Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang dihormati Ustaz Hambali serta yang dikasihi rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kami daripada kumpulan 5 akan membuat satu pembentangan dengan membangkitkan satu isu yang kian meningkat pada hari ini, iaitu peranan agama dalam aktiviti sains dan teknologi. Baiklah, sebelum kami mulakan, di sini saya ingin mengalu-alukan pembentang-pembentang kami pada hari ini, iaitu Nur Azirah Hanum, Muhammad Haris, Wan Muhammad Afif, Ahmad Faiz, Umar Hakim dan Ati Shankara. Baiklah, saya Haris akan meneruskan tentang pengenalan bagi tajuk kita pada hari ini, iaitu peranan agama terhadap aktiviti sains dan teknologi. Seperti kita semua sedia maklum bahawa agama dan juga teknologi mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Ini kita dapat ibaratkan seperti isi dan kuku yang tidak dapat dipisahkan, kerana antara bidang ilmu agama dan bidang ilmu teknologi ini mempunyai peranan dan sumbangan masing-masing yang dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat dalam membina tamadun manusia yang berjaya. Justru, kita sebagai masyarakat yang berilmu tidak boleh menolak dan menentang kebolehan ilmu agama dan teknologi dalam menjadi satu gabungan ilmu yang mantap demi membangunkan dan menyelesaikan masalah-masalah umat. Baiklah, paparan ini menunjukkan contoh yang kita dapat peroleh daripada isu semasa pada zaman kini. Ianya berkenaan dengan bagaimana sains dan teknologi dapat membantu masyarakat dalam melakukan penelitian terhadap hukum sesuatu perkara. Sebagai contoh yang paling dekat kita dapat ambil, iaitu berpuasa. Menurut perspektif agama, berpuasa merupakan sesuatu amalan yang diwajibkan oleh setiap umat dan masyarakat Islam bagi yang berkemampuan. Namun begitu, para saintis dan ahli sains turut mengkaji berkenaan kebaikan yang dapat diperoleh melalui berpuasa ini. Disebabkan itu, kajian telah menunjukkan bahawa berpuasa ini dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada sistem tubuh badan manusia itu sendiri. Justeru, tidak peliklah sekiranya ilmu sains dan teknologi ini telah terbukti ianya saling berkaitan antara satu sama lain. Baiklah, seterusnya saya serahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya, iaitu Saudari Azirah. Dipersilakan. Assalamualaikum. Saya Nur Azirah Hanum. Hari ini saya akan membentangkan tentang konflik antara sains dan agama. Pertama sekali ialah agama Islam. Konflik yang sering berlaku dalam agama Islam ialah menekankan akhlak yang tinggi di samping mengenali kebesaran Allah melalui sains. Seterusnya ialah agama Hindu. Kecenderungan para agamawan terhadap moral yang berlebihan sehingga timbul ideologi yang berbeza yang mencetuskan kekacauan. Yang ketiga, agama Buddha. Agama dan ilmu sains memberi tanggapan yang berbeza pada sesuatu masalah. Akhir sekali, agama Kristian. Pendapat ahli agamawan yang bercanggah dengan penciptaan bahawa alam cakrawala dan seisinya diciptakan oleh Tuhan. Ramai para pejuang agama yang taksub dengan penerapan akhlak yang tinggi adalah lebih penting. Wujud spekulasi yang mengatakan vaksin adalah tidak halal kerana ejen penggandaan vaksin dipercayai adalah daripada binatang atau organ binatang. Misalnya khinzir yang dikatakan salah satu ejen pembiakan kerana haiwan ini cepat membiak dalam masa yang singkat. Penganut Islam menganggap binatang ini haram kerana ia dikatakan kotor dan memudaratkan kesihatan manusia. Oleh yang demikian, wujud aktivis anti-vaksin yang memperjuangkan agar penganut Islam dan agama lain tidak wajib mengambil suntikan vaksin berkenaan.
Hal ini menjadi isu kerana mereka bertindak tanpa melakukan sebarang kajian terlebih dahulu. Mereka bukan sahaja mengabaikan tuntutan agama untuk menuntut ilmu, bahkan mereka juga mengabaikan tuntutan agama untuk sentiasa menjaga kesihatan tubuh badan, kerana tubuh yang cergas serta otak yang cerdas diperlukan untuk melaksanakan ibadah dan amalan. Tanggapan bahawasanya ilmu sains dan teknologi ini mengubah hukum alam tidak asing lagi, bahkan sering menjadi buah mulut dalam kalangan masyarakat. Hal ini tercetus kerana segelintir masyarakat menyalahgunakan evolusi sains dan teknologi. Sebagai contoh, dadah digunakan dalam teknologi perubatan. Ubat-ubatan digunakan untuk mengelakkan sebarang penyakit. Ia digunakan secara terkawal dan dipantau oleh doktor, jururawat, ahli farmasi atau pakar perubatan. Namun segelintir masyarakat yang tidak bermoral menggunakan dadah sehingga tidak terkawal. Mereka ini menggunakan dadah untuk kepuasan diri sendiri sehingga merosakkan diri dan mencoteng aram pada keluarga, masyarakat dan negara. Mereka terlalu berfokus kepada keburukan sains dan teknologi sehingga tidak sedar akan kepentingannya kepada pembangunan negara dan agama. Hai, saya Faiz dan saya akan menceritakan tentang peranan agama mengikut perspektif Islam, Hindu, Buddha dan Kristian dari segi penerimaan dan penolakan. Pertama sekali, dari segi Islam, mereka ingin umatnya supaya kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah ketika melakukan sebarang kajian saintifik. Ini kerana ia merupakan perintah daripada Allah SWT dan berdosa besar jika kita melanggarnya. Dari segi pandangan Hindu pula, mereka banyak menekankan perpaduan dalam kepelbagaian serta dibantu oleh organisasi sosial yang menerima pelbagai unsur. Ini bermaksud mereka ingin kajian saintifik yang dilaksanakan mestilah datang dari pelbagai sudut supaya ramai manusia dapat menerimanya dengan tangan yang terbuka. Daripada pandangan Buddha, mereka pula ingin membentuk kemajuan rohani dan menambah kebaikan dalam memperbaiki kehidupan manusia. Ini bermakna kajian saintifik yang dilaksanakan mestilah dapat membantu dalam penambahbaikan kehidupan manusia dan juga dapat membentuk peningkatan rohani. Dari segi pandangan Kristian pula, mereka menyatakan bahawa manusia perlu menyayangi setiap ciptaan Tuhan yang dikurniakan. Ini bermakna setiap kajian yang dilaksanakan tidak boleh berkaitan dengan penyiasaan manusia, haiwan maupun alam. Malah, kajian yang dilaksanakan mestilah dapat membantu untuk menaik taraf kehidupan mereka. Untuk meneruskan agenda pemberitangan, saya ingin menerangkan mengenai peranan agama Islam dalam pembedahan plastik. Jadi, apakah maksud pembedahan plastik? Pembedahan plastik boleh dibahagikan kepada dua, iaitu merawat rupa luaran manusia disebabkan kecacatan boleh jadi. Yang kedua, mengubah atau menambahkan kecantikan luaran atas kehendak nafsu. Jadi, bilakah diwajibkan? Prosedur untuk menutup luka, memperbaiki bekas luka parah atau menampal kulit kesan terbakar pada wajah dan bahagian pada boleh dilihat ialah diwajibkan. Diharuskan apabila bertujuan untuk menyempurnakan atau mengembalikan fungsi tubuh sebagaimana yang sepatutnya. Yang diharamkan ialah apabila mengubah ciptaan Allah seperti mengubah alat kelamin, warna kulit, bentuk wajah dan sebagainya. Berkenaan dengan peranan agama Islam dalam pemindahan organ, Islam sebenarnya mengharuskan pendermaan organ berdasarkan sumber-sumber penetapan hukum atau fatwa negara ini berpandukan seperti berikut, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan dan Masalih Mursalah. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan ia menurunkan bersama-sama obat. Ada orang yang mengetahuinya dan ada orang yang tidak mengetahuinya. Riwayat An-Nasa dan Ibnu Majah. Pemindahan organ diharuskan dalam Islam dengan syarat tiada alternatif lain yang boleh menyelamatkan nyawa pesakit, tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada penderma atau penerima organ. Pendermaan organ dilakukan dengan ikhlas dan niat untuk membantu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pendermaan organ juga perlu mendapat keizinan penderma dan ahli keluarga atau warisnya. Pemindahan mata dan jantung orang mati kepada orang hidup adalah dibenarkan harus dalam Islam.
Dan di atas kebenarannya, pertimbangan-pertimbangan berikut hendaklah diambil kira. Di dalam keadaan mendesak atau mustahak, bahawa nyawa penerimanya bergantung kepada pemindahan anggota itu dan pemindahannya difikirkan berjaya. Di dalam keadaan pemindahan jantung, kematian penderma telah dipastikan sebelum dipindahkan jantungnya. Tindakan-tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil supaya tidak ada pembunuhan manusia dan perdagangan anggota-anggotanya. Kebenaran hendaklah diperolehi daripada penderma-penderma sebelum pemindahan sebarang anggota di dalam kematian biasa atau daripada kaum keluarga atau keluarganya, kematian akibat kemalangan. Okey, peranan agama dalam vaksinasi adalah untuk bekerjasama dengan Perak Kesihatan dan Pusat Penyedangan agar vaksin yang halal dan selamat dapat diwajib. Contoh macam imunisasi menurut pandangan agama Islam, imunisasi polio dilarang kerana terbuat dari babi, campuran dan ginjal kera, sel kanker manusia dan cair tubuh manusia tertentu seperti seram dari sapi, mana babi dan jaringan otak kelincir. MMR dilarang kerana dapat memicu autism dan cacat otak. Manapula hepatitis B membahayakan anak, bahkan bisa menyebabkan bayi baru lahir langsung meninggalkan kerana telah banyak membawa virus. Islam menjadikan pandangan langkah pencegahan penyakit yang bukan bersifat sembrono, sebaliknya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Vaksin terhadap kanak-kanak berdasarkan pertimbangan Makisha Syariah. Seterusnya, analisis data besar. Big Data Analytics adalah proses memeriksa data yang besar untuk mendedahkan corak tersembunyi kolera yang tidak diketahui dan maklumat lain yang berguna yang boleh digunakan untuk mentafsir maklumat yang benar-benar penting dan membuat keputusan yang lebih baik. Analisis data besar membolehkan para penganalisis membuat analisis data yang tidak boleh dilakukan sebelum ini menggunakan kaedah konvensional seperti contoh macam di rumah saya ada satu surau. So mereka menggunakan sistem big data seperti mengumpulkan berapa ramai kaum Islam di sekitarnya. Kalau ada apa masalah atau pertolongan, mereka dapat mengetahuinya. Itu antara contoh yang saya boleh bagi. Dalam pandangan Islam, kultur sangat melekat dari kehidupan seorang Muslim. Di manapun seorang Muslim hidup, pasti bersentuhan dengan kultur budaya setempat. Islam bijak tidak memberangsung budaya secara total. Kultur Islam dengan ini beredar kecanggihan teknologi maupun kemajuan pada era saat ini sangat dikebangkan sebab kultur Islam tidak menggunakan doktrin kaku atau keras. Seterusnya peranan agama dalam life story adalah untuk mengajar manusia untuk menjalani kehidupan berpegangan kepada panduan yang betul berasaskan kemudahan teknologi serta kehidupan lain yang telah diciptakan. Seperti macam live story seperti kita buat Instagram story ke atau di social media, kita ada limit kita tertentu cara kita cakap. Seterusnya memahami dan mensayangi agama lain. Apa kesimpulan yang kita boleh dapat dalam peranan agama dalam sains dan teknologi ini ialah ilmu sains dan teknologi tanpa Islam adalah seperti sebilah pedang di tangan seorang yang mabuk atau cahaya api di tangan seorang pencuri yang memungkinkan dia mencuri barang-barang yang terbaik. Dan disebab ini jugalah pemisahan antara Islam dengan sains dan teknologi hanya akan membawa kepada kemusnahan, kerana mereka yang menguasai ilmu tanpa pimpinan agama akan dipimpin oleh nafsu haluba. Sebagai contoh, banyak negara yang tidak menitik beratkan faktor agama dalam kemajuan sains dan teknologi, dan banyak juga negara yang mengalami kemusnahan dalam sains dan teknologi. Oleh itu, peranan agama adalah sangat penting dalam memastikan segala ilmu termasuk sains dan teknologi tidak disalahgunakan untuk kepentingan individu ataupun golongan yang tertentu. Senario dunia masa kini juga seolah-olah menuntut masyarakat sejagat untuk kembali untuk menguasai ilmu sains dan teknologi sebagai saluran untuk mencapai kemajuan dan pemodenan.